Banyaknya barang-barang ni. Semua macam cantik ni, macam barang-barang tradisional ni. Ada keris. Wih, tanjak. Macam-macam warna. Nak cubalah. Tengok baju saya merah je. Tak ada orang ni. Saya nak cuba satu je. Saya cuba. Baik. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patih, harap diampun. Dari Kedah hendak ke Delhi, singgah sebentar ke negeri Langkat. Hilang sudah gusar di hati, Kesultanan Melayu tidaklah mangkat. Ku kirim doa di angin lalu, dengan berkat sekalian penghulu. Wahai sekalian anak cucuku, bernaung semula Kesultanan Melayu. Melenggang dengan tari lenggang. Kalau baik hati, nanti orang akan sayang. Betul ke lirik saya tu? Sajalah kita bernyanyi-nyanyi sedikit hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM dan ini untuk slot menengah atas. Hari ini sangat menarik. Kita ada mata pelajaran pendidikan seni visual. Dan nama saya Hanif Sean dan saya tertanya-tanya tu saya tengok banyak barang yang dah terpapai di hadapan saya ni. Agaknya apa topik yang kita nak belajar dalam mata pelajaran hari ini, dan tentu bersama kita ialah seorang guru iaitu Cikgu Suraya Hani Muhammad Yunus, Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2, Seremban Negeri Sembilan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Sean. Cikgu, nanti kita berjoget bersama ke Cikgu ni? Saya tengok Sean pun segak berbaju Melayu merah hari ni. Alhamdulillah Cikgu. Cikgu, kongsikan kepada kita apakah topik yang kita nak belajar hari ini? Okey, untuk hari ini perkongsian saya adalah berkenaan alat kebesaran dan perhiasan diraja. Perhiasan diraja iaitu subjek pendidikan seni visual tingkatan 4. Tajuk 1 tu. Itu tajuk 1 tu Cikgu. Cikgu boleh kongsikan lagi Cikgu standard pembelajaran yang akan sama-sama kita capai hari ini? Boleh. Mari kita lihat. Baik Cikgu. Okey. Kita teruskan. Silakan Cikgu. Okey, ini pembelajaran kita pada hari ini. Okey, alat kebesaran dan perhiasan diraja. Kemudian kita terus ke standard pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita boleh dapati selepas kita belajar tajuk ini adalah murid boleh menyenaraikan jenis alat kebesaran dan perhiasan diraja. Kemudian murid boleh menghasilkan model alat kebesaran dan perhiasan diraja itu sendiri. Okey. Kita teruskan boleh? Boleh Cikgu. Okey, silakan. Okey, kalau kita ikutkannya Hanif, alat kebesaran diraja dan perhiasan diraja ni terbahagi kepada dua. Ya, alat kebesaran diraja ia menjadi simbol dan keagungan warisan Kesultanan Melayu sejak berkurun lama. Kemudian kalau kita lihat seperti contoh yang cikgu paparkan di sini iaitu cogan alam, cogan agama, keris panjang, cokma, pedang, keris panjang dan sundang diraja. Sundang diraja Cikgu. Tidak ketinggalan payung ubur-ubur kuning dan juga tombak berambu. Payung ubur-ubur kuning, itu memang bentuknya seperti ubur-ubur lah Cikgu ya? Ya, betul. Kalau kita lihat payung kebesaran diraja ni, dia ada sedikit keistimewaan dan dia diperbuat daripada kain sutera. Dibuat dari kain sutera. Betul. Bukan Cikgu. Sebarang kain lah. Betul. Kalau alat kebesaran diraja ni, sebab ini turun-temurun. Okey, kita teruskan lagi. Perhiasan diraja pula. Ini alat perhiasan diraja iaitu dipakai semasa istiadat rasmi. Perhiasan ini dipakai sebagai pelengkap kepada pakaian diraja itu sendiri. Kalau kita tengok majlis-majlis istiadat yang di istana-istana, itulah pakaian dan perhiasan diraja itu sendiri. Okey, mari kita lihat apa itu perhiasan diraja.
Okey, antara perhiasan diraja ialah tengkolok diraja, muskat, meskit, keris pendek diraja, kemudian kita ada pending, gandik diraja dan juga kalung diraja. Okey, itu sahaja untuk kita punya pengenalan pada hari ini. Baik, sangat menarik cikgu. Saya pun dah tertanya-tanya apakah maksud ataupun bagaimanakah rupa perhiasan diraja ini, alat kebesaran diraja ini kan. Saya pasti rakan-rakan saya di rumah juga ingin tahu dengan lebih lanjut, tapi kita akan berehat sebentar. Kalau nak tahu tu jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita sedang belajar slot menengah atas dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Dan saya rasa sangat menarik. Tengok di depan saya ni macam-macam ni. Ada alat kebesaran diraja, ada perhiasan diraja. Kerana kita sedang belajar mengenai alat kebesaran dan perhiasan diraja. Bersama saya ialah Cikgu Suraya. Cikgu akan bincangkan mengenai alat kebesaran diraja. Ya, betul. Untuk segmen ni ya Cikgu. Ya, untuk kali ini saya akan ceritakan tentang alat kebesaran diraja dahulu. Okey, iaitu yang pertama, okey, kita tengok cogan alam. Ini adalah gambar cogan alam dan cogan agama. Okey, di sebelah kanan saya ni adalah cogan alam. Okey, cogan alam adalah sebatang tongkat yang diperbuat daripada perak dan berukuran 162.66 cm. Kemudian di atas bulatan terdapat ukiran bulan dan bintang daripada emas. Sekeliling bulan itu terdapat lambang daripada emas iaitu 11 buah negeri di tanah Melayu. Bulatan tersebut ditanggung oleh 4 ekor harimau yang berdiri. Kemudian batang tongkat dihiasi dengan motif 6 tangkai padi yang diperbuat daripada emas. Okey, itu adalah cogan alam. Okey, sekarang kita pergi ke cogan agama pula. Okey, cogan agama adalah sebatang tongkat bulat yang berhulu besar yang diperbuat daripada perak juga dan berukuran 155.04 cm. Di bahagian hulu tongkat terdapat ukiran anak bulan dan bintang pecah 5 yang diperbuat daripada emas. Pada batang hulunya diukir dengan ayat suci Al-Quran. Okey, kita teruskan ya ni. Boleh juga. Menarik juga. Okay. Cogan agama ada ukiran ayat suci Al-Quran. Cogan alam ada juga ciri-ciri lain ya. Betul. Sebabnya sultan kita memang akan berpegang pada kita punya agama lah, iaitu agama Islam. Betul. Okey. Okey, kita teruskan dengan keris panjang diraja, iaitu keris utama dalam istiadat pertabalan di mana bahagian hulu hingga sarung keris bersalut emas. Macam replika yang cikgu bawa hari ini, keris tu daripada kayu, tapi kalau diraja semua bersalut emas. Okey, di atas sapir diukir lambang kerajaan, persekutuan dan lambang 11 buah negeri tanah Melayu. Ia untuk menunjukkan naungan dan kekuasaan yang di-Pertuan Agong ke atas Malaysia. Kemudian mata keris ditempa daripada besi wajar yang diambil dari 11 bilah keris di tanah Melayu. Dan akhir sekali, bahagian hulu keris berbentuk tapak kuda dengan motif buah jering. Okey, kita teruskan. Boleh juga, silakan. Kemudian kita teruskan dengan cokma ya. Inilah gambaran cokma. Okey, cokma ini berfungsi sebagai alat perang pada zaman dahulu. Cokma juga merupakan 2 batang tongkat pendek yang diperbuat daripada perak dan berukuran 81.32 cm. Dan di bahagian hulu cokma berbentuk kubah. Kalau kita lihat dekat sini ya, Shan, kita nampak ia berbentuk kubah.
Ya. Kubah tu sendiri melambangkan kubah-kubah masjid lah. Itu yang kita dapat relatekan. Betul. Okey? Simbolik untuk agama Islam Ya, cikgu. simbolik itu. Okey. Kemudian kita pergi ke Pedang, Keris Panjang dan Sundang Diraja. Ini gambaran untuk Pedang, Keris Panjang dan Sundang Diraja. Ia merupakan 3 senjata Melayu lama yang diambil daripada mata pedang, keris panjang dan sundang pada zaman dahulu. Keris panjang dan sundang diraja disalut dengan perak dan kedua-dua keris ini mempunyai ukiran pada bahagian hulu dan sarungnya. Okey. Seterusnya, okey, kita teruskan dengan payung ubur-ubur kuning yang cikgu cakap tadi, diperbuat daripada sutera itu kan? Ya, terdapat 20 kaki payung ubur-ubur kuning yang diperbuat daripada kain sutera berwarna kuning diraja. Kemudian warna kuning ini ialah warna yang dipandang mulia oleh orang Melayu dan menjadi lambang kebesaran raja-raja Melayu itu sendiri. Di bahagian puncak payung ini, kalau kita lihat, ia dipasangkan anak bulan dan juga bintang. Itu yang betul-betul di bahagian atas. Ya, di bahagian sana, atas cikgu, ni. yang Kalau kita kita perhatikan. dapat lihat. Ya, betul. Okey. Baik. Kita teruskan lagi. Okey, ini pula ialah tombak berambu. Okey, terdapat 20 batang tombak berambu, sama seperti payung tadi, dan mata tombak ini berlok 3 dan diperbuat daripada tombak-tombak pusaka dari 11 buah negeri di tanah Melayu ini sendiri. Okey. Yang kita dapat lihat kat sini, Hanif, alat kebesaran diraja ni sangat pentinglah untuk kita ketahui, sebab tu kalau kita lihat untuk tajuk pendidikan seni visual tingkatan 4 ni, dia diletakkan di tajuk 1. Masa saya bersekolah dahulu, saya tak ada buku teks. Saya tak ada ilmu tentang alat kebesaran dan perhiasan diraja. Tetapi pengalaman saya melanjutkan pelajaran di peringkat universiti, saya dipanggil pula untuk bekerja dengan pihak istana. Jika kita telah mendapat ilmu daripada awal seperti ini, saya rasa tidak sukarlah kalau murid-murid kita akan bekerjaya dengan sultan-sultan ataupun raja-raja. Sebab apa tahu, Hanif? Kalau kita lihat, macam saya bekerja dahulu dekat satu syarikat ni, okey, yang membuat pingat-pingat diraja. Dan kita boleh lihat macam mana halusnya perhiasan atau alat kebesaran diraja itu diperbuat. Itu yang bagus kalau kita mempelajari tajuk ini. Saya setuju juga, dan saya juga dapati seperti keris tadi dan juga tombak berambu yang dibuat daripada tombak-tombak pusaka dari 11 buah negeri tanah Melayu. Saya rasa sama dengan keris tadi kan cikgu, kan? Daripada 11 buah negeri tanah Melayu. Betul. Ada seperti nilai kesatuan di situ, cikgu. Betul. Kalau kita ikut nampak kesatuan, kemudian kita nampak kepelbagaian dari segi saiz, kita boleh lihat, kadang kita boleh kaitkan dengan kita punya bahasa seni visual itu sendiri. Betul. Okey, kita teruskan. Boleh cikgu, silakan. Okey, kita dah belajar tadi tentang alat kebesaran diraja. Okey, sekarang cikgu nak bertanya soalan dekat Hanif. Boleh cikgu, saya akan sebab cuba. Murid cikgu hari ini Hanif. Okey. Okey, soalan uji minda untuk soalan 1. Okey, soalannya berbunyi, keris panjang diraja merupakan keris utama dalam istiadat pertabalan. Apakah ukiran yang terdapat di atas sampir keris tersebut? Baik, saya akan cuba, cikgu. Saya pasti murid-murid di rumah juga sedang berfikir, tengah ingat kembali apa yang cikgu Suraya sebutkan tadi. Saya akan cuba, cikgu. Ukiran yang terdapat di atas sampir keris adalah lambang-lambang kerajaan. Adakah betul ke cikgu jawapannya? Lagi? Saya akan cuba ingat. Dan tadi saya ada terbaca yang ada lambang kerajaan, lambang 11 buah negeri tanah Melayu. Betul, cikgu? Mari kita lihat. Betul tak jawapan Hanif tu tadi? Okey. Jawapan saya tengok rakan-rakan saya di rumah mesti dah terjawab dah. Okey, kalau kita tahu, kalau kita sedia maklum, okey, sampir tu bahagian sarung keris itu sendiri.
Okey, di atas samping diukir lambang Kerajaan Persekutuan dan lambang 11 buah negeri Tanah Melayu yang menunjukkan naungan atau kekuasaan yang di-Pertuan Agong ke atas negara kita Malaysia itu sendiri. Ya, terbaik. Kalau macam ni memang boleh dapat tahap penguasaan 3 dan 4 kalau Hanif jawab macam ni. InsyaAllah cikgu, saya akan cuba lagi. Saya pasti murid-murid di rumah juga akan cuba lagi cikgu. Ni penting ni, uji minda ni. Ya, betul. Supaya kita ingat balik apa yang kita belajar tadi. Cikgu ada soalan lagi tak? Nak menguji minda kami semua. Okey. Kita teruskan dengan soalan kedua. Okey. Apakah ciri-ciri dan simbol bagi alat kebesaran diraja iaitu cokma? Apa dia tu? Saya ingat cikgu, tadi cikgu ada menegaskan bahawa alat cokmar ini mempunyai kepala yang berbentuk kubah. Ya. Kubah ini ada cikgu sebut juga seperti masjid-masjid kita bentuk kubah adalah simbolik untuk agama Islam dan juga menunjukkan kebesaran diraja. Ya. Okey, mari kita lihat. Jawapan yang betul cikgu. Kita tengok dulu jawapan yang sebenar. Ya, okey, ciri-ciri cokma adalah kepala berbentuk kubah dan ia menjadi simbol kekuatan dan kebesaran. Tahniah Hanif. Okey, kalau macam inilah murid saya, memang cemerlang. Alhamdulillah. Okey, sangat mudah mengingati. Alhamdulillah, saya segala pasti. ilmu. Sorry, minta maaf cikgu. Silakan. Awak mudah mengerti ilmu yang cikgu bagi. Ya, saya ingat cikgu dia beri banyak bayangan tadi. Mudah untuk saya nak menyambungkan idea di sana. Sangat menarik cikgu mengenai alat kebesaran diraja seperti yang kita perhatikan. Ada keris, ada cokmar, ada juga saya cuba ingat balik payung ubur-ubur yang dibuat dari sutera dan ada 20 kaki payung cikgu katakan. Betul. Satu lagi tadi, adakah itu tombak cikgu? Tombak diraja yang ada 20 juga yang diambil daripada tombak-tombak pusaka dari negeri-negeri Tanah Melayu itu. Betul. Baik, sangat menarik cikgu saya rasa. Yang ada juga cikgu berkatakan mengenai pedang, keris panjang dan juga sundang diraja. Bukan sahaja alat-alat untuk sebagai contoh payung, ada juga alat untuk senjata. Ya, betul. Itu juga sangat menarik. Itulah alat kebesaran diraja kita yang tak semua murid kita tahu dan kenal kerana arus pemodenan ni kita tak terdedah lagi dengan alat-alat kebesaran itu. Betul, dan saya rasa kita sangat beruntung kerana ada topik ini dalam mata pelajaran pendidikan seni visual supaya kita boleh memahami lagi alat kebesaran diraja kita, bukan sesuatu yang kita dapat perhatikan setiap hari. Ini satu pengalaman yang sangat unik saya rasa. Sekarang kita akan berehat sebentar, nanti kita akan sambung lagi mengenai alat kebesaran diraja. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini untuk slot menengah atas saya rasa adalah topik yang sangat menarik dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, iaitu kita akan belajar mengenai alat kebesaran dan perhiasan diraja. Itu yang boleh nampak depan saya ada keris, ada tanjak di sini, tapi tentunya yang alat kebesaran diraja kita lebih berbeza sedikit. Ini sebagai contoh-contoh saya saja. Baiklah, bersama saya ialah Cikgu Suraya. Cikgu, saya sudah perhatikan cikgu akan mengisahkan kepada kita mengenai perhiasan diraja pula cikgu. Betul. Untuk kali ini saya akan terangkan pula tentang alat perhiasan diraja. Okey, kita terus ke tengkolok diraja sebab tadi kalau kita lihat pada awal tadi kita dah nampak beberapa contoh untuk perhiasan diraja dan kita bermula dengan tengkolok diraja. Okey, tengkolok diraja ialah kain yang ditenun dengan sutera berwarna hitam dan bersulam dengan benang emas.
Kemudian bentuk solek pada ulunya dinamakan dendam tak sudah. Dendam tak sudah juga. Ya, berasal daripada negeri Sembilan. Negeri yang saya mengajarlah. Okey. Kemudian di bahagian hadapan tengkolok dipasangkan anak bulan dan juga bintang pecah 14 yang diperbuat daripada emas putih. Kalau kita lihat, inilah bintangnya ya, pecah 14 dan ini bulan yang diperbuat daripada emas putih itu sendiri. Bahan-bahan logam lah selalunya kalau kita bermain dengan alat kebesaran dan perhiasan diraja ini. Okey, kemudian di tengah-tengah bintang pecah 14 ini terletak lambang kerajaan persekutuan yang berwarna-warni. Kalau kita dapat lihat, ini bahagian tengah ya, yang kita boleh tahu berkaitan dengan lambang kerajaan persekutuan itu sendiri. Betul, Cikgu. Cikgu, bintang pecah 14 ni ini adalah melambangkan negeri-negeri di Malaysia lah. Betul. Saya rasa. Ya, betul. Sama juga macam jalur gemilang kita. Betul. Kan ada bintang pecah 14 ni. Betul. Okey. Seterusnya kita ke muskat. Okey. Ini adalah muskat. Pakaian ini kalau kita lihat selalu kita nampak yang di-Pertuan Agong kita pakaikan ya. Okey, sebab apa? Sebab ia adalah pakaian rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Okey, kemudian ia mendapat inspirasi daripada pakaian tradisi Muskat dan pakaian rasmi pegawai kerajaan negeri Kedah. Macam tadi dia ambil daripada negeri Sembilan. Yang kali ini dia ambil daripada negeri Kedah pula. Okey, muskat diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam yang dijahit dengan sulaman benang emas. Kalau kita lihat, ini adalah benang bulu berwarna hitam dan kalau kita nampak sulaman ini adalah sulaman benang emas. Kita nampak kontranya di situ. Okey. Betul. Seterusnya, ia bermotif ragam hias, awan larat dan bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. Okey, kalau kita lihat, sini adalah motif awan larat itu dan ini adalah motif bunga raya yang merupakan bunga kebangsaan kita. Itu perlambangan yang kita nak menampakkan identiti Malaysia itu sendiri. Betul juga. Okey. Menarik juga. Sini motifnya ragam hias awan larat dan tengkolok diraja tadi kita ada dendam tak sudah. Ya, dendam tak sudah. Okey. Kemudian baju ini labuh hingga ke paras peha dan berlengan panjang. Okey. Dan dipakai bersama seluar panjang yang bersulam di kaki dan juga tengkolok. Okey. Inilah yang kita selalu lihat kalau yang di Pertuan Agong kita daripada Pahang kan? Betul. Okey. Seterusnya kita teruskan dengan meskit. Kalau kita lihat, ini adalah meskit diraja. Meskit ni ada juga daripada tentera, tapi yang ini diraja. Okey. Pakaian rasmi yang di Pertuan Agong semasa majlis santapan malam beristiadat yang diolah berdasarkan muskat. Okey, meskit ni kita ambil daripada muskat tadi. Kemudian kalau kita lihat, kalau santapan malam maksudnya semasa majlis makan malam. Yes. Okey. Okey, kita lihat pula bahagian collar dengan lengan terdapat motif ragam hias awan larat. Sekali lagi kita lihat ada motif awan larat di situ. Memang sinonim lah. Betul. Sinonim kalau kita punya tradisi Melayu, okey, kita ambil awan larat itu sendiri. Awan larat ni dia berkait rapat dengan agama juga. Sebab dia tak ada permulaan dan penghujung, sama juga dengan agama rasmi kita, agama Islam. Ya, cikgu. Okey. Dan, Seterusnya, cikgu, motif untuk meskit berada di collar dan di lengan. Tapi untuk muskat diturun di sini di tengah-tengah sehingga ke bawah pakaian tersebut ya. Betul. Baik. Okey. Seterusnya, motif bunga raya juga digunakan untuk melambangkan keberanian, perpaduan dan 5 kelopak bunga raya itu sendiri menggambarkan 5 prinsip rukun negara kita. Okey, dan akhir sekali untuk meskit, ia dipakai bersama vest, kemeja putih dan juga seluar panjang hitam yang mempunyai jalur keemasan di bahagian tepi. Kalau seluar dia jalur tepi itu keemasan. Okey.
Okey, seterusnya kita sambung lagi untuk meskit. Terdapat aksesori tambahan iaitu epaulet, iaitu keris bersilang dan 5 bintang pecah 5 yang disusun secara bulatan. Okey, yang disusun secara bulatan bagi menggambarkan baginda sebagai pemerintah tertinggi dalam angkatan tentera. Ini kita boleh nampak dekat sini, dekat bahagian bahu ini. Okey, kemudian di bahagian kanan dada pula, okey, terdapat agulet yang berwarna keemasan untuk menambah kesegakan si pemakai itu sendiri. Itulah meskit, penerangan untuk meskit. Okey, kita teruskan lagi. Boleh, cikgu. Okey, keris pendek diraja. Okey, ini adalah gambar keris pendek diraja yang diperbuat daripada mata keris lama yang berhulu dan bersarungkan gading serta bertatahkan emas. Okey, hulu keris ni ya. Hulu keris ini dinamakan ulu pekaka dan berbentuk kepala geroda. Okey, bahagian samping keris ini diterapkan dengan lambang kerajaan persekutuan dan menjadi salah satu pelengkap kepada pakaian kebesaran diraja. Mungkin boleh kita lihat pakaian diraja itu, dan kita akan selitkan keris ataupun keris itu dipegang untuk dijadikan pelengkap untuk pakaian kebesaran. Okey, seterusnya kita pergi ke pending diraja. Kalau kita lihat ni, jelas ya, pending diraja. Kalau kita ikutkan, pending diraja ni sebenarnya seperti kepala tali pinggang. Kepala tali pinggang, cikgu, di situ. Ya, betul. Dia diperbuat daripada emas 10 mutu yang bertatahkan batu delima, permata delima. Kalau kita lihat yang merah-merah tu adalah permata delima. Okey. Di tengah-tengahnya pula tertera lambang kerajaan persekutuan. Sama tadi yang macam tengkolok itulah kan. Kita nampak juga ada lambang persekutuan, kerajaan persekutuan. Betul, lambang kerajaan persekutuan yang berwarna-warni juga, bukan hanya satu warna di sana. Dia berwarna-warni. Okey, dan tali bengkongnya, kalau kita lihat yang belakang ni adalah tali bengkong. Okey, tali bengkongnya diperbuat daripada kain saklat bertekat benang emas dengan corak bunga. Okey, itu adalah pending diraja. Seterusnya kita pergi kepada kalung diraja. Ini selalunya untuk perhiasan permaisuri, kan? Yang perempuan lah. Kalau yang tadi lebih kepada yang lelaki, tapi sekarang lebih kepada yang perempuan. Okey, sejenis rantai leher yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Dan kalung ini diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata berlian. Kemudian kalung ini boleh diceraikan menjadi sepasang subang, kerongsang dan juga kerabu. Itulah keistimewaan dia. Kalau Hanif nak tahu. Menarik, cikgu. Ya, menarik sangat. Sebab kalau kita ikutkan, macam saya sendiri, bila saya kaji, bila kita nak keluarkan idea semasa saya belajar, kita boleh jadikan kalung diraja ini sebagai rujukan kita untuk menghasilkan idea yang baru. Okey. Betul, cikgu. Saya pun tak pernah tahu sebelum ni yang boleh diceraikan menjadi subang ataupun hanya kerongsang dan kerabu di situ, cikgu. Betul. Sebelum ni memang ramai tak tahu, dan itulah keistimewaan dan keunikan yang Raja-Raja Melayu dulu cipta. So kesenian ni sebenarnya bukan sekarang je, sebenarnya daripada zaman dahulu kala. Betul, sangat halus juga. Ya. Okey. Kita teruskan dengan gandek diraja. Okey, iaitu perhiasan diraja yang dipakai di ulu Raja Permaisuri Agong. Gandek ini diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata berlian dan bermotifkan awan larat. Awan larat lagi. Ya, kalau nampak kan, awan larat lagi ya. Kemudian di tengah-tengahnya pula terdapat anak bulan dengan bintang yang diperbuat daripada emas putih. Gandek ini boleh diceraikan menjadi loket atau kerongsang. Sebenarnya yang ni pula boleh diceraikan untuk dijadikan kerongsang. Okey. Menarik juga. Saya sebenarnya pun tertanya-tanya juga bahagian mana yang sebenarnya boleh diceraikan tu. Sebenarnya di bahagian tengah tu. Bahagian tengah, cikgu. Okey. Seterusnya ya. Okey, ini adalah contoh-contoh perhiasan diraja, iaitu tengkolok, mahkota dan juga tanjak diraja.
kalau kita lihat kat sini secara keseluruhannya adalah tanjak ataupun tengkolok. Tapi kalau kita lihat salah satu yang tertera di sini ada keganjilan sikit. Sebab apa? Sebab dia satu-satunya yang menggunakan mahkota. Daripada negeri mana agaknya tu ya, Hanif? Saya rasa, adakah itu Johor, cikgu? Ya, betul. Ya. Okey, kalau kita lihat, kalau mahkota ni memang daripada negeri Johor. Kalau kita pergi ke Johor pun, kita boleh nampak mercu tanda mahkota-mahkota di roundabout, kan? Bulatan semua tu kan. Itu adalah mercu tanda untuk negeri Johor. Baik. Okey, kita teruskan. Ini pula adalah contoh keris diraja. Contoh keris diraja ini contohnya keris Taming Sari. Kalau keris Taming Sari daripada Perak. Okey, kita teruskan. Ini pula bagi permaisuri lah. Contoh mahkota diraja, tiara dan gandek. Kalau di hujung sana tu daripada negeri Perak. Okey, dan yang tadi kita dah tengok, okey, gandek, tiara dan seterusnya daripada negeri Perlis, dan juga kalau perempuan ataupun permaisuri Johor itu sendiri pun menggunakan atau memakai mahkota. Ini mahkota untuk permaisuri untuk negeri Johor lah. Betul. Saya rasa Johor pun agak menarik, cikgu, agak unik kerana ada seperti yang menutup di bahagian atas, yang seperti kain baldu, cikgu. Ya, betul. Itulah mahkota. Okey, kita teruskan, Hanif. Sekarang ni saya nak uji lagi sekali. Boleh, cikgu. Saya akan cuba. Kita dah belajar alat kebesaran tadi dan sekarang kita belajar perhiasan diraja. Okey, soalan 1. Okey, apakah ciri-ciri keistimewaan kalung diraja? Saya rasa saya boleh jawab ni. Tengok murid-murid di rumah boleh jawab ke tak? Kalung diraja yang dibuat daripada emas putih bertatah belian, cikgu. Betul, Hanif. Itu saya ingat. Bagus ingatan Hanif ni. Betul. Tapi itu bukan jawapan ni. Jawapan ni saya rasa ciri-ciri keistimewaan ialah saya ingat, cikgu, boleh diceraikan, boleh menjadi subang. Saya ingat boleh jadi kerongsang dan juga kerabu, cikgu. Ya, betul. Baik, 3 bahagian boleh menjadi. Okey, kita lihat apakah jawapan yang sebenar. Betul tak jawab? Betul. Okey, kita tadi lama sedikit dekat bahagian kalung diraja tu sebab dia ada ciri-ciri istimewa atau keunikan tersendiri, iaitu kalung diraja itu boleh diceraikan menjadi subang, kerongsang dan juga kerabu. Okey, soalan seterusnya, Hanif. Okey. Kawan-kawan kat rumah tengok ni. Okey, soalan seterusnya, apakah bahan dan motif yang digunakan bagi penghasilan gandek diraja? Gandek diraja, saya boleh ingat, cikgu. Saya rasa sekali lagi ialah emas putih dengan berlian. Betul. Dan motifnya ialah motif awan larat yang banyak kita sudah perhatikan dalam perhiasan diraja ni, cikgu. Betul ke? Betul, Hanif. Sebab tu cikgu cakap Hanif memang cemerlang, murid cemerlang cikgu. Sebab apa? Ingatan Hanif sangat hebatlah. Betul, gandek diperbuat daripada emas putih bertatah penuh dengan permata berlian dan bermotifkan awan larat. Okey. Nah, itu, cikgu, dan saya ingat juga seperti yang cikgu ada katakan tadi, pending diraja, cikgu, bermotifkan berlian delima. Betul. Ada 10. Ya, kalau kita nampak yang warna merah tu, itu adalah permata untuk berlian. Ya, so saya rasa hari ini sangat menarik apa yang Cikgu Suraya telah ajar kita hari ini. Alhamdulillah saya dapat jawab soalan kedua-dua soalan Cikgu Suraya. Kenapa? Sebab kita memberikan fokus sepenuhnya ketika cikgu mengajar. Teruskan fokus anda tahu. Kita akan berehat. Nanti kita akan fokus balik ke topik kita hari ini di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barangan. Sajalah. Sebenarnya kita tak singgah ke mana-mana. Kita singgah di Didik TV KPM hari ini sama-sama. Sebenarnya kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan seni visual dan boleh nampak di hadapan saya ini sebenarnya kan ada benda, ada projek kita nak buat sama-sama bersama cikgu kita iaitu Cikgu Suryani. Surayahani. Surayahani, minta maaf cikgu. Tak apa, Allah. tak apa. Saya dah bersambung dengan nama cikgu, minta maaf cikgu. Okey, tak apa. Cikgu, hari ini cikgu ada nak mengajar kita menghasilkan tanjak secara kreatif. Ya, betul. Kalau kita lihat tadi, kalau perhiasan diraja itu ada tanjak, ada tengkolok. So, hari ini kita sama-sama buatnya. Hanif? Boleh, cikgu. Okey. Kalau aktiviti yang kita boleh buat, contohnya sebenarnya kita boleh buat model atau replika keris ataupun tanjak itu sendiri. Macam saya memilih tanjak sebab bahan-bahan yang kita gunakan hari ini mudah terdapat di rumah. Betul, dan cikgu. penghasilannya pun agak mudah dan tidak memakan masa yang banyak. Baik, apa bahan-bahan tu cikgu? Saya rasa murid-murid di rumah cepat dengar betul-betul ni sebab nanti boleh ambil bahan-bahan cepat-cepat. Okey. Boleh berlatih sama dengan kita. Okey, perkara yang pertama, bahan pertama yang perlu kita ada adalah kain samping. Macam saya pegang ni, ataupun kain pelekat macam dekat Hanif tu. Okey, kain batik pun boleh sebenarnya. Mana-mana kain yang kita rasa kita boleh buat lipatan dengan baik. Okey, kalau saya memilih kain samping songket ni lah. Betul. Ataupun kalau ada juga yang jenis brokat. Okey, tak ada masalah. Kena yang keras sikit lah cikgu. Ya, kena Jangan keras pula sikit. ambil kain sutera. Kain sutera, kain kapas semua tu tidak sesuai. Benang yang basah tidak boleh ditegakkan cikgu. Macam mana kita nak tegakkan tanjak kita nanti? Betul. Sebab tanjak tu memang kena kukuh berdiri. Betul. Okey. Bila kita dah ada kain, kita pun mesti ada satu kertas keras ataupun kalau saya sendiri yang mudah didapati adalah kertas lukisan. Kertas lukisan itu sendiri sebagai pengeras untuk tanjak kita. Okey, sebab masa kita agak terhad tahu Hanif kalau mengajar di sekolah. Oleh itu cikgu buat secara ringkas sahaja dan kita ambil alatan bahan yang mudah-mudah sahaja. Saya setuju, cikgu. Seterusnya, kita dah ada kain, kita dah ada kertas pengeras, kita boleh juga gunakan dawai. Okey, dawai. Dawai ini untuk melilit di sekeliling kepala tanjak itu nanti. Okey, sebabnya tanjak kita tu mesti terletak atas kepala. Betul cikgu. Kukuhlah dan kemas. Ya, betul. Supaya kukuh dan kemas. Tak adalah nanti kita nak berlatih menari. Tanjak kita pun menari sekali cikgu. Tak boleh cikgu. Ya, betul. Okey, dan akhir sekali saya gunakan jarum peniti. Jarum ini sahaja. Okey, untuk kemaskan. Tapi kalau ada masa yang lebih, kalau cikgu-cikgu murid-murid di luar sana memberi sedikit masa, bolehlah menjahit. Baik cikgu. Baiklah cikgu, jom kita mulakan. Tapi juga sebut jarum peniti ni, murid-murid kat rumah jaga-jagalah. Janganlah tercucuk-cucuk pula sana sini. Berhati-hati. Hati-hati. Baik cikgu, apakah langkah pertama? Okey, langkah pertama, kita kain kita ni, kita lipatkan. Okey. Kain samping ni kita dapatkan 4 segi simetri lah. Tadi kan dia macam segi 4 tepat macam tu. Betul. Okey, macam tu. Kita nak dapatkan simetri. So kita lipat sedikit ke dalam macam ni. Okey. Baik. Kemudian kita ambil kertas kita. Okey, kertas keras ni kita masukkan. Okey, sama ada masuk bahagian dalam ni. Okey, ataupun bahagian luar. Yang kalau nak kekemasan bahagian dalam lah. Kita masuk dalam supaya tak nampak terkeluar lah cikgu kertas tu cikgu ya. Ya. Baik, belah mana cikgu saya masuk ni? Mana-mana ke atau? Boleh. Ya. Sebab kalau Hanif nak dia punya muncung yang ni di sini, sinilah yang bahagian keras tu. Baik. Okey. Kita buat ke sini, kita dah lipat. Okey, dah lipat macam ni, kita lipat segitiga pula macam Lipat segitiga pula. Baik. Mudah saja. Okey, kita lipat segitiga. Kita dah ada kertas keras. Kemudian kita dah buat sebegini. Okey.
kita mesti Kemudian ada. ni cikgu. Okey. Kita nak buat dia punya tapak asas tu. Ya, cikgu. Dekat bahagian dahi tu kan. Bahagian di sini. Okey. Macam bengkung lah, macam bengkung. Okey. Kita ambil lebih kurang, kalau ukuran cikgu sendiri, cikgu agak-agak je. 5 cm ke? Anggaran 5 cm satu lipatan cikgu 5 hingga 7 cm ke? Baik. Pun boleh, tak ada masalah. Ikut kreativiti. Nama pun penghasilan tanjak mengikut kreativiti. Cikgu, macam saya punya ini yang bahagian keras, maka saya akan lipat ini bahagian yang sama. Ya, betul. Dah dapat 3 Belah segi yang tak? sama. Ini dah dapat. Okey. So kita Kebesar sangat tanjak saya ni cikgu. Ya? Kena lipat lagi 2. rasa cuba dulu. Cuba dulu. Baik, tak apa. Kita cuba dulu. Kalau terlebih besar, nanti kita kecilkan sedikit. Okey. Baik, saya cuba lipat 5 cm. Berapa kali cikgu saya gulung ni? 3 kali. Ikut kesesuaian. Ikut kesesuaian. Kalau Hanif rasa macam nak dia punya tanjak tu besar. Betul. Boleh Ni macam pakai samping lah cikgu, ya? lebih kurang lah. Kita gulung dekat tengah-tengah tu. Okey. Dah jadi macam ni. Baik. Okey, dah jadi sebegini. Okey. Saya sikit je yang saya punya ni kan. Ya cikgu. Okey, kita boleh buat lipatan terus. Okey, membentuk seperti bulat ikut bentuk kepala kita sendirilah. Kita lipat ke dalam cikgu seperti ini cikgu. Ya, betul. Ya, besar betul tanjak saya ni cikgu. Kerana boleh kecilkan sikit kot. Kita cuba dulu, nanti saya akan buat yang baru cikgu. Ya, okey. Saya akan cuba balik. Ya. Cuba lipat, boleh buka sekejap je tu. Buka sekejap je, lepas tu buka balik. Buka nanti, balik. Nanti lipat lagi satu segitiga. Baik. Cikgu punya, cikgu biar dah kemas dan cantik di situ saya nampak. Cikgu punya dah siap tegak berdiri dah. Cikgu biar dah siap tegak berdiri ya. Baiklah, itulah hasil terakhir yang kita akan capai nanti. Baik, saya akan cuba lipat. Seperti yang cikgu katakan, anggaran 5 cm lah ya. Kita boleh ambil kita punya dawai halus ni. Kita boleh selitkan di bahagian dalam. Okey, kalau kita boleh lihat, selitkan bahagian dalam. Cuba pusing sikit cikgu. Untuk murid-murid kawan-kawan saya di rumah tengok. Itu boleh dia. Masukkan di bahagian dalam ni. Selitkan bahagian yang lipatan yang seperti kita buat samping tadi. Betul. Antara itu dengan yang bahagian segitiga atas. Kalau nak nampak lebih kukuh lah. Baik. Boleh juga guna dawai yang lebih keras sedikit. Macam dekat Hanif tu saya rasa dawai ni lebih keras sedikit. Ini dawai lebih keras. Kalau kita ada dawai halus, tak apa. Kita tambahlah 2-3 dawai tu. Okey. Okey, yang bahagian belakang, kemasan bahagian belakang ni, okey, sama ada kita selit bahagian dalam ni. Okey. Okey, dan juga kita boleh jahit ataupun kita boleh jahit cikgu? Ya, boleh jahit ataupun kita ada jarum peniti tadi kan? Ya. Sebab kalau dekat sekolah tu, kita yang penting kita nak dapat dia punya form tu, bentuk tu kan. Saya rasa baik cikgu. Saya pun dah dapat bentuk ni sikit. Saya akan masukkan dawai di sini. Dah cantik dah Hanif punya. Dawai ni kena ada cikgu. Kalau tak nanti kepala kita berbeza-beza kan bentuk dan saiz kepala kita. Baik. Jangan pula besar kepala. Itu lain cerita cikgu. Jangan baik. Macam tu, tak elok. Jangan besar kepala. Saya dah ni cikgu, lepas bahagian belakang ni bagaimana cikgu matikan dia, cikgu letakkan. Kita kemaskan saja guna jarum peniti. Seperti itu. Cikgu guna jarum peniti. Kalau nampak kan? Cikgu guna jarum peniti yang warna kuning ni supaya awak jelas. Okey. Kita asalkan dia bercantum cikgu ya antara dua penghujung di sini ya, betul. Saya. Sebab kita nak bentukkan sahaja supaya dia boleh tegak berdiri macam ni. Betul. Murid-murid kat rumah jaga-jaga tau kalau guna jarum peniti tu sebab abang ni kat sini ni pun tengah jaga-jaga ni. Ya, sekejap je kan. Lepas tu kalau dah cucuk dekat bahagian tanjak ni. Kita dah dapat yang seperti ini. Betul. Okey, untuk menjadikan lebih kreatif, okey, kita boleh lipatkan sedikit bahagian hadapan ni mengikut kita punya kreativiti lah. Apa macam mana yang kita nak kan? Ada bagaimana cara lipatan tu cikgu? Lipat sengit pun boleh. Lipat sengit pun boleh. Baik. Kalau macam contoh ni, dia berlainan lah dia punya design tu kan. Betul. Ada beralun-alun di situ cikgu. Ya, betul. Tapi cikgu, saya lipat ke bawah dah tak ada benda tinggal kat atas Tak apa. Tak apa. Sengitkan sikit. Sengitkan sikit. Seperti ini cikgu. Ya, baru
nampak ada. Kreatif. Jangan kreatif, terlalu kena bersegi. kreatif. Saya terlalu Lipat bersegi. sikit lagi. Lipat lagi sikit. Ke ni, bawah lagi. Oh, bawah lagi. Bawah lagi. Baik, Hanif. saya tebalkan lagi. Okey, Macam inilah cikgu. Saya rasa kurang kemas ni, nanti saya akan cuba lagi lah. Okey, tak Ya? apa. Kali Baik. pertama tak apa. Nanti kita cuba lagi. Okey, saya boleh cuba tak cikgu pakai? Boleh. Saya cuba pakai ya. Tengok sesuai. jadi tak? Oi. Matching dengan warna baju. Saya cuba Ketat je. sikit Okey. Hanif dah keluar dah. Cuba tadi kita jadi Dah raja, hampir. sekarang kita jadi pendekar pula. Tapi tak apalah, mungkin agak kelakar juga saya sebab agak tinggi. Itulah sebab tu cikgu cakap Hanif boleh lipatkan lagi supaya dia rendah sedikit. Macam tu. Saya lipatkan lagi bagi dia cikgu. Baiklah. Dan nampak Cikgu. kemas dan nampak lagi inilah. Baik, cikgu, apakah pendapat cikgu? Cikgu berikan pentaksiran kepada saya, cikgu. Okey, kalau Hanif ni cikgu boleh bagi Kejap, cikgu. Sebelum cikgu bagi markah, saya nak pakai dulu tanjak Okey, saya. pakai. Tengok boleh dipakai ke tidak? Ya, kalau dalam boleh dipakai, cikgu. Dapat boleh. markah lebih tak? Kalau dalam masa 5 hingga 10 minit yang Hanif buat ni, Hanif dah mampu membentuk tanjak atau tengkolok sebegini, cikgu rasa Hanif dalam kategori baik dan cemerlang lah. Kalau Hanif perkemaskan lagi, mungkin boleh dapat cemerlang. Tahniah. Okey. Kalau kita lihat, ya Hanif, kalau kita nak kaitkan dengan bahasa seni visual, kita boleh nampak kepelbagaian dalam kita menghasilkan tanjak itu sendiri. Kemudian kita boleh nampak bentuk, dan juga kesatuan dalam penghasilan tanjak ini. Betul, cikgu. Okey. Saya setuju tu, cikgu. Dan cikgu, saya rasakan insya-Allah kalau lebih kita berlatih daripada yang ini saya buat tadi, bolehlah jadi macam ni, cikgu. Dan sekarang ni kalau kita ikutkan tanjak sekarang ni dah dikomersialkan. Kalau kita pandai secara kreatif menghasilkan tanjak, kita pun boleh jual kita punya hasil karya kita. Saya setuju tu, cikgu. Dan cikgu boleh berikan rumusan yang pendek, cikgu, untuk apa yang sama-sama kita sudah belajar hari ini. Okey, untuk anak-anak murid sekalian, apa yang saya dapat rumuskan, pembelajaran kita hari ini iaitu alat kebesaran dan perhiasan diraja sangat menarik untuk dipelajari dan ia boleh menjadikan satu kerjaya anda pada suatu hari nanti. Baik, cikgu. Itulah sangat penting apa yang kita belajar. Kita berikan fokus sepenuhnya. Dan cikgu, saya pasti ramai lagi murid-murid di luar sana. Saya juga ingin tahu lebih lanjut di manakah kita boleh cari maklumat atau bahan untuk kita lebih belajar ulang kaji. Okey, kalau maklumat yang lebih lanjut yang kita boleh pelajari untuk tajuk kita, kita boleh layari ke laman sesawang Sumberku ataupun mana-mana alamat Pautan ke pautan alat kebesaran diraja. Betul, cikgu. Mudah sahaja. Sentiasa sekarang ni mencari semua di ilmu, ujung jari. seperti pautan yang berada di kaca TV anda sekarang tu. Sila layari laman tersebut untuk tahu dengan lebih lanjut. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Suraya Hani Muhammad Yunus, Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2, Seremban Negeri Sembilan. Terima kasih banyak-banyak, cikgu. Kita semua sangat hargai ilmu yang cikgu beri, dan juga kepada penonton kita semua. Terima kasih kerana menonton kita hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Saya nak berjoget kejap.